Saya ke udara bersama dengan Datuk Seri Ali Muhammad, Ketua UMNO bahagian Tangga Batu yang juga merupakan calon Majlis Kerja Tertinggi UMNO, tuan-tuan. Ini sahabat lama saya yang sama-sama kita ke Jakarta untuk buat laporan forensik tentang Azmin Ali. Dan kita juga telah pergi ke Birmingham, United Kingdom untuk membuat laporan forensik di pakar forensik di Birmingham. Dan kes tersebut tidak ke mana kerana pada ketika itu Ketua Polis Negara matanya kabur, tuan-tuan, kabur. Namun nampak gayanya Ketua Polis Negara yang baru ni matanya sihat, Vision 2020, dua-dua belah mata dia sihat. Dan dengan kenyataan-kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Azmin Ali, nampak gayanya semakin cerah biji mata Ketua Polis Negara. Jadi malam ni kita nak cerita macam-macam, termasuklah tentang pemilihan UMNO. Ada juga soalan-soalan yang dah disediakan. Saya minta maaf, saya terlalu sibuk dengan program bantuan banjir kepada PPS di Johor, terutamanya tempat saya Seri Gading yang betul-betul affected, tuan-tuan. Jadi banyak malam jugalah tak dapat live. Jadi Tok, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Macam mana persiapan untuk bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO ni? Okey ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam seluruh warga, terutamanya ahli-ahli parti UMNO dan rakyat Malaysia. Ya. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana dapat kita bersua bersama dengan orang yang saya kira hebat, Datuk Lokman Nur Adam, yang banyak telah melakukan perkara bagi membuka mata, terutamanya dalam isu-isu semasa, dan kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Datuk Lokman sebenarnya memberikan harapan kepada kita sebagai rakyat negara Malaysia bahawa kebebasan bersuara mesti kita teruskan dalam sebuah negara demokrasi ini. Jadi dalam proses ini, Datuk Lokman juga calon yang menawarkan diri sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan pada saya beliau patut diberikan tempat untuk ada suara-suara yang orang kata memberikan satu keyakinan yang boleh meletakkan bahawa UMNO ini dipandang mulia, kerana kita mahu suara-suara yang boleh membina kekuatan dan suara-suara lantang yang menentang perkara-perkara yang tidak betul dalam negara kita ini akan dapat kita ketengahkan. Jadi lantaran itu juga saya juga bersama dengan Datuk Lokman menawarkan diri sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi, kerana di atas keyakinan yang kita ada dan di atas apa yang kita lakukan hari ini adalah semata-mata untuk memperlihatkan bahawa UMNO ini sebuah perjuangan. UMNO ini boleh melahirkan pemimpin-pemimpin bukan saja nak memikirkan kedudukan dan pangkat, tetapi apa yang penting pada kita adalah bagaimana perjuangan kita boleh membina satu masa depan, satu kebenaran untuk negara Malaysia yang tercinta ini. Di samping itu juga saya pengalaman yang lalu telah mengajar kita bahawa UMNO perlu mereka yang benar-benar setia. Mereka yang benar-benar setia kepada UMNO dan dalam masa yang sama setia kepada institusi presiden. Bukan kita setia kepada individu dalam parti, tetapi yang penting bagaimana kita boleh setia kepada institusi presiden supaya apa yang dilakukan oleh presiden tidak ada orang kata satu perkara yang boleh dinafikan. Maknanya kalau kita ada bulat muafakat kita dan keputusan telah dibuat, tidak ada satu suara yang boleh mempertikaikan. Makna sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi, kita bersama-sama dengan Presiden bagi membina kekuatan UMNO. Apa yang berlaku yang lepas, kita lihat apa yang telah dilakukan, keputusan yang telah dibuat. Jadi ramai ahli Majlis Kerja Tertinggi yang tidak sehaluan dengan Presiden. Akhirnya apa yang hendak kita lakukan tidak kesampaian kerana rakyat melihat
bahawa tidak ada kesatuan dan tidak ada penghormatan kepada institusi Presiden Zul. Banyak sabotaj dalaman. Banyak sabotaj dalaman, duri dalam daging, api dalam sekan dan berbagai-bagai yang kita boleh nyatakan. Itu. Tapi sekarang ni saya tengok dari segi pertembungan ni pun boleh tahan juga Ya. Ada kumpulan-kumpulan tertentu yang ditaja oleh pihak sebelah sana kerana mereka ni tahu bahawa peluang mereka untuk berhadapan dengan kes mahkamah dah memang ada yang dah kena. Muhyiddin pun dah jadi kluster mahkamah hari ni. Mereka tahu kalau mereka berjaya untuk menumbangkan kekuatan UMNO ni, mereka boleh tarik UMNO ni secara en bloc untuk menyokong kerjasama dengan Bersatu, kerjasama dengan PAS, dan ini sudah pasti akan menyebabkan keadaan negara akan jadi tidak stabil balik kan. Mungkin Datuk boleh komen sikit pasal hal ni. Jadi saya melihat bahawa pemilihan parti UMNO ini amat penting sekali. Kerana kita tahu cubaan daripada pihak di sebelah sana, terutamanya Perikatan Nasional, memang daripada awal mereka cuba dan mereka sedaya upaya untuk menarik sokongan daripada pimpinan UMNO ketika itu, terutamanya ahli-ahli parlimen, kita untuk menyokong mereka kerana mereka tahu bahawa jika ada sokongan sebegini mereka akan mendapat tempat ataupun mereka boleh membentuk kerajaan. Jadi dalam pemilihan UMNO pada kali ini cabarannya saya lihat amat besar sekali. Cabarannya ialah bagaimana ahli parti boleh melihat dan ahli-ahli UMNO boleh memperakukan bahawa sokongan padu kita terhadap Presiden UMNO mesti kita lakukan dengan benar-benar jitu. Kerana kalau tanpa sokongan yang kuat kepada Presiden dan dalam masa yang sama kita tahu cubaan daripada pihak, terutama pihak Perikatan Nasional cuba orang kata melobi ataupun cuba mengganggu gugat kedudukan dalam parti UMNO ni, akhirnya nanti dalam keadaan hari ini saya fikir mereka lebih terdesak dan mereka akan mempergunakan apa cara untuk cuba ada pemimpin-pemimpin UMNO yang mungkin khususnya boleh dari segi sudut kewangan boleh memihak kepada mereka kerana bila mereka tahu dalam suasana hari ini, bila mereka ramai pimpinan terutamanya Bersatu seperti Tan Sri Muhyiddin sendiri telah didakwa di mahkamah dan pada mereka untuk melepaskan diri, mereka mesti menjadi kerajaan. Jadi kita lihat bahawa dalam keadaan terdesak begini, mereka akan mempergunakan apa cara, sama ada politik wang ataupun apa saja, untuk cuba mempengaruhi kepada ahli UMNO yang kita tahu ada masih lagi yang ada cuba bersekongkol dengan mereka dan akhirnya ianya akan merosakkan UMNO dan ianya akan memberikan keuntungan kepada mereka. Jadi saya nasihat kepada seluruh ahli-ahli UMNO di seluruh negara. Semua ahli-ahli parti tahu keadaan dan kedudukan yang berlaku dalam UMNO pada kali ini. Saya mohon supaya mereka yang terpilih pada kali ini adalah mereka yang benar-benar setia, yang benar-benar bersama dengan Presiden bagi kita memperkukuhkan dalam masa yang sama kita nak mempertahankan kerajaan yang ada pada hari ini supaya UMNO akan terus bersama dengan kerajaan dan kita boleh membina masa depan rakyat negara kita dalam keadaan ekonomi yang saya kira tidak begitu baik ketika ini. Kita perlu ada sebuah kerajaan yang kuat dan kerajaan yang kuat itu adalah kerajaan yang bersama dengan Presiden parti kita untuk memperkukuhkan kerajaan perpaduan yang ada pada ini supaya ekonomi akan terbela. Jadi kita kena pilih pemimpin yang benar-benar setia dan bersama Presiden bagi melayari bahtera perjalanan UMNO ini untuk masa depan kita. So, kita ucap terima kasih kepada Datuk Seri Ali. Beliau ada meeting selepas ni. Kita ucap terima kasih kerana beliau menyediakan platform untuk kita live malam ni. Lepas ni saya akan sambung dengan isu-isu semasa. Ada kata-kata terakhir untuk para perwakilan, jangan lupa calon nombor 70
Ya, saya ucapkan terima kasih dan apa yang hendak saya katakan sebagai rendah diri, saya memohon sebagai berilah ruang kepada saya. Dia orang kata Datuk baca skrip. Mana Tak ada ada skrip? skrip. Datuk tengok bawah tu, dia kena tengok atas. Memberikan ruang kepada saya untuk sama-sama saya bersama dengan Parti UMNO dalam Majlis Kerja Tinggi untuk mempertahankan dan kita nak bawa UMNO untuk masa depan yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Saya mohon jangan lupa kepada seluruh para perwakilan di seluruh negara, undilah nombor calon saya nombor 70. Sekian saja, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Ya. Ada satu soalan. Bercakap soal pemilihan tu, selain daripada keputusan ketua wanita, ketua pemuda dan ketua puteri yang officially dah keluar tu, kita ditularkan dengan salah laku semasa proses pengundian. Kedua-dua Datuk merupakan calon MKT. So apa harapan Datuk terhadap ahli-ahli yang dipilih untuk membuat pengiraan undian itu supaya ianya tidak berlaku sebagai ketirisan itu? Jelas saya lihat bahawa kadang-kadang tidak sempurna, tidak semuanya boleh sempurna. Kita ada 191 bahagian. Kadang-kadang ada satu dua yang orang kata satu keadaan yang tak dapat dibereskan. Adakah dengan satu atau dua keadaan itu boleh merosakkan keseluruhan? Memang kalau kita pandang lain-lain parti, kalau musim pemilihan lebih ribut, lebih teruk. Itulah pasal kita pun harap ianya dipospon lepas pilihan raya. Itu saja. Jadi insyaAllah saya ingat itu tidak menjadi masalah dan kita akan sama-sama melihat supaya UMNO ni akan lebih telus, dan saya yakin dengan ketulusan yang dibuat oleh Presiden parti kita, insyaAllah UMNO akan diberikan kepercayaan kepada rakyat di negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tok. Terima kasih banyak. Okey, kita sambung pada live isu-isu semasa, tuan-tuan. Kita live isu-isu semasa. Dulu masa Datuk Zahid kena, dia menggunakan Mahathir, begitu juga dengan Muhyiddin, tuan-tuan. Kedua-dua mereka menggunakan orang-orang mereka di dalam parti kita untuk mendesak presiden parti supaya melepaskan jawatan presiden dengan alasan presiden berhadapan dengan kes mahkamah dan sebagainya. Tapi hari ini sama juga, tuan-tuan. Mereka gunakan Hamzah Zainuddin yang bukan pun jurucakap parti. Mereka sekarang ni mengadakan mereka punya Perhimpunan Agung Tahunan yang mengusulkan supaya jawatan presiden tu kekal di tangan Muhyiddin ialah Hamzah Zainuddin. Sampai kena buat usul. Tapi bila kita buat usul, supaya kita tak buat usul, kita mempertahankan presiden supaya tidak meletakkan jawatan. Itu pun presiden telah bercuti selama lebih kurang 6 bulan, dan selepas keadaan stabil, isu pun tak banyak, ketika itu presiden telah kembali untuk menerajui kepimpinan UMNO. Itu pun teruk kita kena lanyak, tuan-tuan, oleh mereka. Tapi hari ini terang-terang saudara bahawa Muhyiddin dia cakap je, dia kata kalau dari segi prinsip seseorang yang didakwa di mahkamah sepatutnya melepaskan jawatan, tidak boleh itu kluster mahkamah, itulah inilah. Last sekali bila dia kena sesedara, dia pun tidak melepaskan jawatan. Inilah dia, cakap tak serupa bikin. Dia meludah ke langit, tuan-tuan, setepek kena kat muka dia sendiri. Hari ni baru dia tahu, saudara. Okey, silakan soalan lain. Okey tu. Sikap defensif Muhyiddin yang hanya yang memberikan kenyataan-kenyataan di media sosial, di media, tapi seperti yang Perdana Menteri juga nyatakan yang tiada sebarang urusan campur tangan dalam urusan pendakwaan. Adakah sikap defensif ni menunjukkan pemimpin PPM ni tidak berani untuk berhadapan dengan mahkamah seperti mana yang telah dilalui oleh pemimpin UMNO sebelum itu? Kalau kita tengok Datuk Seri Najib, bila time dia didakwa, dia beritahu bahawa dia tidak mahu parti terlibat.
biar dia mempertahankan diri dia sendiri. Kan? Malah saya masih ingat lagi, walaupun dia cakap dia tak nak parti terlibat, tetapi di mana saja Dato' Seri Najib pergi, dia mendapat sokongan akar umbi. Dia dikerumuni ramai. Malah paling menyedihkan, bila ramai orang nak bersama dengan Dato' Seri Najib, ramai orang sambut Dato' Seri Najib, malah kita tengok pilihan raya di negeri Johor, masyarakat Tionghoa, masyarakat India berbondong-bondong turun nak tengok Dato' Seri Najib secara live. Dan bila ditanya kepada Muhyiddin kata orang nak tengok macam mana rupa perompak penyamun. Tetapi bila Muhyiddin nak pergi SPRM, dia tak pergi seorang-seorang. Dia bawa gerombolan dia, ramai-ramai. Itulah kita nak tanya. Yang ramai-ramai tu datang ke SPRM mengiringi Muhyiddin, walaupun dah tahu Muhyiddin ni seorang yang berhadapan dengan kes rasuah, salah guna kuasa. Adakah kerana mereka ni berkumpul nak melihat macam mana rupa perompak dan penyamun? Itu sebabnya bila kita nak mengata orang tu, kita tapis-tapis lah sikit, kan? Janganlah melampau sangat. Bila kita melampau, akhirnya apa yang terjadi ialah Allah Ta'ala pulangkan balik pada diri kita. Akhirnya orang nampak bahawa kita cakap lain, kita buat lain. Kita cakap kita nak negara ni bersih, tak ada salah guna kuasa, kita tuduh orang tu perompak, kita tuduh orang ni penyamun. Kita kata orang yang mengerumuni Dato' Seri Najib sebagai orang yang nak pergi melihat perompak, last kali kena kat batang hidung sendiri. Saya memang kurang sikit nak komen pasal Muhyiddin Yassin ni, sebab kita dah tahu lama dah dia ni akan kena. Cuma sebelum ni nasib dia selamat sebab dia dilindungi, tak ada orang nak ambil tindakan pada dia. Itu sebab dia pun letak pengganti-pengganti dia, orang yang dia yakin boleh menjaga kepentingan dia dan menjaga keselamatan dia. Tetapi hari ni, bila dah tak ada orang nak melindungi dia, dia cakap dia berhadapan dengan pendakwaan terpilih, dia kata PM 10 lah yang mengenakan dia. Tuan-tuan, saya nak beritahu, kalau PM 10 ni jenis seorang yang pendendam, tuan-tuan, macam mana Mahathir buat dekat Dato' Seri Najib, macam itulah Muhyiddin akan buat. Muhyiddin akan kena. Maknanya, kita tengok PM 10 tak ada pun pergi hantar polis, pergi geledah rumah Tan Sri Muhyiddin. Tak ada. Tak ada pun dia hantar reporter pergi tengok berapa banyak barang-barang yang dirampas daripada rumah Muhyiddin. Tak ada. Malah kita tengok Dato' Seri Najib bila kena tangkap dengan SPRM, tidur dalam lokap SPRM satu malam. Besok didakwa. Dato' Zahid pun sama. Dato' Seri Rosmah pun sama. Kena tangkap, tidur lokap, tuan-tuan. Tetapi specialnya bila Muhyiddin ni dia ambil keterangan di St. Regis. Lepas tu bila dah cukup bukti apa semua sekali, nak dakwa, dipanggil lagi sekali, bagi keterangan, pergi ke SPRM, dibebaskan, tuan-tuan. Istimewanya atas alasan dia ni ada penyakit, ialah orang kanser kan. Itu pun dia cakap macam-macam. Kata PM salah guna kuasa dan sebagainya. Sebenarnya kalau PM ni salah guna kuasa, awal lagi dah, dengan apa yang dia pernah lalui, dibuat oleh Mahathir, dibuat oleh Muhyiddin. Banyak benda dia boleh buat, tuan-tuan. Okey, ada soalan lain? Okey, Dok. Hamzah Zainuddin mengingatkan keadaan yang diketahui oleh PM10 ni supaya berhentilah mencari salah pembangkang, sebab pembangkang pun ada file-file yang kerajaan itu. Ini satu kenyataan yang bagi saya kenyataan yang tak cerdik. Disebabkan beliau telah mengatakan bahawa beliau ada simpan file-file. Saya nak beritahu, file-file, dokumen-dokumen yang dulu Hamzah boleh tengok ialah atas kapasiti beliau sebagai Menteri Dalam Negeri. Kebanyakan daripada file-file ini berstatus OSA, Akta Rahsia Rasmi. Jadi bila Hamzah kata dia ada file, maknanya dia simpan dokumen-dokumen yang berstatus OSA,
saya minta pihak polis, pihak SPRM segera menggeledah rumah Hamzah Zainuddin, pejabat dia, kan, dan semua sekali termasuklah pejabat orang-orang yang dipercayai dekat dengan Hamzah untuk merampas dokumen-dokumen yang berstatus akta rahsia rasmi ni. Benda tak ada jangan kau ada-adakan. Itulah bila cakap tak berfikir dulu, macam ni lah jadi. Kan? Dia tak sedar, bila dia cakap macam tu, sebenarnya dia mendedahkan diri dia untuk disiasat oleh pihak polis. Sepatutnya orang yang pernah jadi Menteri Dalam Negeri ni lebih bijaksana dan lebih berhati-hati. Kerana apa yang dia cakap itu menunjukkan bahawa apa ni kata bahawa dia telah mendedahkan rahsia yang tak sepatutnya dia dedahkan. Kalau betul lah benda tu ada. Okey? Dan saya nak beritahu, kalaulah ada rahsia yang disimpan oleh Hamzah Zainuddin ke atas PM10 ke atas Datuk Seri Zahid ke, itu sebab Datuk Seri Zahid bila dengar je Muhyiddin minta dia disiasat, dia senyum. Apa yang dia orang tak kenakan kat Datuk Seri Zahid, tuan-tuan apa yang dia orang tak kenakan, macam-macam dia orang kenakan ke atas Datuk Seri Zahid. Dan Datuk Seri Zahid dah melaluinya dan dia tak pernah lari pun. Dia tak, kalau dia dipanggil oleh SPRM pukul 10 dia sampai, bukan macam Muhyiddin dipanggil pukul 10, pukul 1 baru sampai. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Okey? Gitu. Bersatu dikenakan pembukaan akaun, didakwa atas rasuah, dan semasa ucapan Muhyiddin masa perhimpunan PPM tu, dia berjabar supaya SPRM turut menyiasat punca pendapatan parti PKR dan UMNO tu. Apa komen tu? Yang kena siasat hari ni ialah Bersatu. UMNO dah kena, kan? Besok lusa kalau Hamzah Zainuddin ni dah jadi Menteri Dalam Negeri balik, dia nak siasat, dia siasat lah, kan? Tetapi kena ingat, dulu ketika Kerajaan Perikatan Nasional, PKR bukan sebahagian daripada kerajaan. Jadi kalau PKR bukan sebahagian daripada kerajaan, kalau ada salah laku, kalau ada salah guna kuasa, kalau ada pengubahan wang haram ataupun PKR bawa masuk duit daripada luar, kan? Hamzah dah boleh dakwa lama dah. Kan? Tapi kenapa tak dakwa? So when you are powerful, kan? When you are in power, you should be powerful. But when you are in power, you do not use your power, that means you are bloody fool. Kau dah tak ada kuasa baru kau cerita. Orang lain ada file juga. Kau suruh orang lain siasat. Bila kau ada kuasa, time tu lah kau siasat. Bila time kau ada kuasa, kau tak siasat PKR. Sekarang baru kau kata kena suruh pihak berwajib siasat dana PKR. Cuba bayangkan. Ini tak berapa cerdik ni namanya, tuan-tuan. Okey, ada lagi soalan? Soalan luar sikit tu daripada topik politik tu, masalah ekonomi tu, banyak yang tanya dalam WhatsApp tu. Berbanding program bersasar, apa Datuk pandangan peribadi tu? Pandangan peribadi saya, kan, kerajaan patut bagi option, kan. Saya tak setuju kalau kerajaan mencadangkan rakyat membuat pinjaman. Tidak. Bukan itu sepatutnya. Yang orang mungkin tak faham ialah, kalau dulu kita cuma ada satu option. Bila kita, ni semua punca masalah ni Muhyiddin, terkesan akibat lockdown. Bila rakyat terkesan akibat lockdown, tak pernah berlaku 61 tahun BM memerintah, rakyat perlukan duit KWSP. Sebab apa? Sebab modal yang dia orang pakai dulu, last kali lebu. Hancur disebabkan PKP. Bila dia dapat duit KWSP yang pertama, dia modalkan balik, lepas tu ekonomi tutup lagi. Lebu lagi. Lepas tu ada yang pinjam duit along, ada yang pinjam duit bank dan sebagainya, last kali lebu. Banyak masalah sehingga hari ini akibat daripada kerajaan gagal
Muhyiddin Yassin ni, rakyat sampai 3 kali dah ambil duit KWSP pun masih tak selesai masalah dia. Okay. Jadi apa yang kerajaan produce hari ni, yang kerajaan sediakan, ialah alternatif. Disebabkan kerajaan hari ni tak nak bagi keluar duit KWSP, maka kerajaan bagi satu option. Kalau sebelum ni nak pinjam kena ada cagaran. Betul tak? Boleh tak cagarkan duit KWSP kita? Tak boleh. Jadi sekarang ini kerajaan memberikan satu option, kalau perlu sangat duit, boleh buat pinjaman dan cagarkan. Saya setuju. Sebab apa saya setuju dengan benda ni? Kena faham pinjam duit kat bank, interest dia 3-4%. Simpan duit dekat KWSP, dividen dia 7%. Okey? Apa maknanya? Maknanya kalau kita keluarkan duit kita, 10,000 lah katakan, kita akan hilang 7% setiap tahun. Kita akan hilang 7% setiap tahun. Tapi kalau kita pinjam duit kat bank, kita bayarlah interest 3 ke 4%. 4% lah. Duit dalam KWSP tu masih ada. Duit dalam KWSP tu masih ada. Dan dividen yang kita dapat daripada duit KWSP tu ialah 7%. Lebih tinggi daripada interest kita bayar pinjaman bank. Maknanya kita dapat bersih 3% daripada simpanan kita di KWSP. Yang lagi 4% kita bayar pinjaman. Kalau kita ikat 10 tahun lah, lagi 4% kita bayar untuk interest pinjaman kita. Still untung. So, bagi saya, option ni bagus kepada orang yang betul-betul terdesak. Tetapi saya berharap supaya kerajaan carilah jalan supaya orang yang masih ada duit di dalam KWSP dia, yang amat-amat perlukan duit mereka sendiri, perlu diberikan kelonggaran bersasar, dengan syarat mereka kena buktikan mereka berada dalam keadaan yang betul-betul terdesak. Contohnya, kalau hutang mereka dekat bank dah sampai 6 bulan tersangkut duit rumah contohnya, ataupun ada masalah-masalah kesihatan anak ke, kesihatan diri sendiri ke apa ke, supaya dalam keadaan-keadaan kecemasan ini duit KWSP mereka ni boleh dibenarkan untuk mereka keluarkan. Ini pada pandangan saya lah. Okey? Ada lagi? Okey tu. Penutup Okey tu. Based on Datuk punya lawatan, pergi ziarah di PPS, kawasan banjir Cik Gading Batu Pahat tu. So apa Datuk punya pengharapan kepada Kerajaan Negeri, kementerian-kementerian berkaitan daripada segi bentuk bantuan pada semasa atau selepas banjir surut itu? Bantuan atau apa insentif lah yang boleh diberikan oleh berdasarkan lawatan saya ke PPS sekarang ni, tuan-tuan, alhamdulillah kalau di tempat saya di Seri Gading lah, kebanyakan PPS sekarang ni sudah mempunyai bantuan bekalan makanan yang mencukupi. Dari segi barang kering, memang JKM dah handle. Dia ada 2 jenis. Satu, dia lantik kontraktor yang dibayar RM25 sehari untuk sediakan makan pagi, tengah hari, malam. Cuma kadang-kadang kontraktor ni lambat. Bila lambat, ada alternatif. Ini baguslah. Ada alternatif di mana mereka sediakan barang mentah, kering untuk dimasak oleh mereka yang tinggal di PPS. So mereka bergilir-gilir. Ada yang buat, hari ni orang ni buat cucuk udang ke, hari lain dia buat kaki ayam ke, kan, macam itulah dia orang ada ni. Cuma ada setengah-setengah PPS masih mempunyai masalah dari segi bahan basah, ikan, ayam. Kadang-kadang benda ni tak cukup, itu masih ada.
Tetapi bagi saya masalah yang paling ketara ialah selepas kering ni. Kita tengok setengah-setengah tempat macam tempat saya di Batu Pahat, di Seri Gading. Saya ingat sampai bulan puasa ni pun tak kering. Tapi jalan raya utama tu kalau dulu flooded, sekarang ni dah kering sikit lah jalan raya utama. Tapi untuk rumah-rumah ni betul-betul kering ni makan masa. Mungkin lagi seminggu kan. Ada setengah-setengah tempat dah boleh buat proses pembersihan. Jadi di sini kita perlukan sukarelawan yang boleh tampil memberikan tenaga. Tapi kalau boleh cantik sekali, mereka datang bawa water jet, mereka datang bawa water pump untuk sedut air kotor daripada dalam rumah tu untuk dikeluarkan keluar. Mereka datang dengan alat-alat pembersihan, mereka datang dengan sabun. Ini pun boleh disumbang Boleh sumbang baldi, boleh sumbang mop, boleh sumbang alat untuk tolak air, berus lantai, plastik sampah. Ini kita kena tahulah apa benda yang kita nak sumbang. Sebelum tu pun kita banyak bagi dalam bentuk makanan kan. Tapi setengah-setengah dia orang ni makanan tu dah okey. Tapi dia orang nak benda dia orang nak makan. Ada setengah-setengah tu anak-anak nak merasa makan aiskrim. Ada juga orang yang sponsor aiskrim. Benda-benda macam ni masih boleh diberikan kepada kawan-kawan kita yang tinggal di PPS. Tetapi yang akan merasa perit ni tuan-tuan selepas rumah dah dibersihkan, tuan-tuan, ada setengah-setengah rumah ni masya-Allah dia betul-betul bersih. Maknanya TV dia dah boleh buang, icebox dia kalau boleh repair alhamdulillah kan. Tapi kadang-kadang pun icebox pun dah rosak. Ini dua benda lah rice cooker, mereka perlukan rice cooker, basic necessity maknanya benda-benda yang basic. Setiap rumah mesti ada icebox. Setiap rumah mesti ada television. Rice cooker kadang-kadang dia boleh masak pakai periuk dan sebagainya kan. Dapur gas apa semua. Tapi rasa saya kalau dapur gas ni masih boleh repair kan. Jadi kalau siapa yang nak tampil, dia kena tahu sebelum dia pergi tu apa yang diperlukan oleh penduduk-penduduk setempat. Itu sebab kita pun bagi bantuan, mula kita bagi makanan, kita tukar, kita bagi toto sebab mereka perlukan toto. Setakat ni sekarang ni alhamdulillah kebanyakan PPS toto semua dah okey, selimut pun dah okey. Tapi memang tak selesa lah dia orang duduk dalam kemah tu kadang-kadang panas kan. Takkan kita nak bagi aircon kan. So mencabarlah. Kita harap mereka yang berhadapan dengan musibah banjir ni dapat tabah menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. InsyaAllah kita daripada luar ni akan cuba membantu sehabis baik untuk meringankan beban anda. Dan alhamdulillah kerajaan pun dah umumkan kan, setiap rumah ada dah RM5,000 RM5,000 kerajaan kalau ada cukup kategori dan sebagainya, cukup syarat, kerajaan akan bantu dari segi repair rumah dan sebagainya. Ini ada makna. Cuma pastikan anda yang mana yang duduk di PPS, tolong pastikan anda mendaftar dengan PPS tu. Siapa yang tak duduk dengan PPS boleh mendaftar dengan ketua kampung, boleh mendaftar dengan wakil rakyat. Wakil rakyat tak kira lah wakil rakyat pembangkang ke kerajaan ke, anda boleh mendaftar dengan mereka untuk dapatkan bantuan-bantuan daripada kerajaan. Kita ucap terima kasih kepada kerajaan yang prihatin. Banyak bantuan-bantuan yang disediakan untuk mereka yang terkesan akibat banjir. Saya rasa malam ni cukuplah tuan-tuan. Saya sebenarnya betul-betul letih. Saya ucap jutaan terima kasih, minta tolong share live kita pada malam ni. Untuk perwakilan UMNO jangan lupa, saya tahun ni saya tak sempat nak kempen. Saya tahu ramai yang bertanya kenapa tak telefon apa semua. Kempen untuk MT kan. Dekat bahagian ni ada jugalah bila saya turun-turun ke PPS ni, jumpa jugalah ada 1-2 orang yang
perwakilan tu kan. Tapi takkanlah time tu kita nak berkempen pula kan. Orang tengah berhadapan dengan musibah banjir dan sebagainya. Jadi saya minta kepada semua yang mengenali saya kan, untuk orang Seri Gading, saya bertanding jawatan Ketua UMNO bahagian Seri Gading, nombor calon saya 02. Untuk sahabat-sahabat di luar Seri Gading, seluruh Malaysia, kan, orang Seri Gading pun sama juga, untuk nombor calon saya ialah nombor 14, nombor 14 tuan-tuan. Kalau boleh, kalau ada sahabat-sahabat yang kenal dengan ketua bahagian, kan, mintalah ketua bahagian masukkan nombor calon saya, nombor 14 di dalam cai bahagian masing-masing. Biasanya ahli jawatankuasa UMNO bahagian ni dia akan mesyuarat dan dia akan pilih siapa yang dia nak masukkan untuk dilantik ataupun dipilih sebagai ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Jadi saya minta sesiapa yang ada connection dengan ketua-ketua bahagian, dengan ahli jawatan, bisikkan supaya nama saya dimasukkan di dalam cai bahagian tuan-tuan. Kerana tahun ni insya-Allah memang saya tak sempat nak kempen tuan-tuan. Saya ucap jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.